Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dalam Salam Baitullah. Memetik ibrah, membentuk sahsiah. Alhamdulillah, seperti biasa Salam Baitullah pada kali ini akan diteruskan dengan menjemput tetamu undangan, panel-panel para asatizah untuk membincangkan topik yang bersesuaian bersempena dengan urusan jemaah haji kita di Tanah Suci Mekah. Jadi pada malam ini saya perkenalkan terlebih dahulu tetamu undangan kita, Al-Fadil Ustaz Ismail Abbas selaku pendakwah bebas. Apa khabar Ustaz? Baik, alhamdulillah. Terima kasih. Semoga sihat-sihat selalu insya-Allah. Alhamdulillah. Seterusnya kita tidak berdua, kita bersama dengan pengacara kita iaitu Dia. Ya, Apa khabar Dia? Baik, alhamdulillah. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya, nampak ceria Ustaz. Serta tetamu dan ataupun kita panggil penonton di studio lah. Nampak ceria-ceria semua. Iaitu dari Pertubuhan Kebajikan Ibu Tunggal, An-Nur. Ataupun dalam kurungan, dalam singkatannya kita. Daripada Gombak Setia, Selangor dan juga Kuala Lumpur. Apa khabar semua ibu-ibu? Alhamdulillah. Semoga sihat-sihat, no? Alhamdulillah. Jadi sebelum kita meneruskan perbincangan kita pada malam ini, bertepatan 24 September 2015, 10 Zulhijjah. Pada hari ini merupakan hari pertama jemaah haji melakukan ibadah melontar jamrah. Namun kita dikhabarkan dengan berita yang amat menyedihkan, iaitu tragedi rempuhan jemaah haji di Mina. Sebelum kita teruskan, apa kata kita dengar terlebih dahulu ringkisan sidang media yang disampaikan oleh Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Datuk Dr. Ashraf Wajdi bin Datuk Dusuki. Rentetan daripada tragedi rempuhan di Mina pada pukul 11.30 pagi tadi. Saya ingin buat update berkenaan dengan head count ataupun semakan yang telah dibuat oleh tabung haji ke atas 7 maktab yang menempatkan jemaah haji Malaysia di muassasah dan juga pengelola jemaah haji, iaitu di kalangan 15 syarikat-syarikat swasta dan juga satu lagi tabung haji Travers. Setelah kita buat semakan, kita boleh membuatkan saya boleh sebutkan di sini bahawa tiada jemaah haji Malaysia yang terlibat, alhamdulillah, dalam insiden tragedi kejadian rempuhan pada pagi ini. Saya ingin menegaskan di sini juga untuk memastikan keselamatan jemaah haji Malaysia yang akan melakukan lontaran bermula dalam sejam setengah lagi, iaitu daripada selepas asar 5.30 petang sehinggalah pukul 8 malam waktu Saudi. Seperti mana yang saya sebutkan dalam sidang media yang awal, kita ada 8 pos peronda-peronda kita yang berada daripada pusat penginapan kita sepanjang perjalanan Terowong Muasin sehinggalah di kompleks melontar ataupun kompleks jamarat. Dan mereka akan sentiasa memberikan kita berita-berita terkini, perkembangan berkenaan dengan laluan sepanjang itu, sama ada selamat ataupun sebaliknya. Jadi yang daripada situlah kita akan bergantung kepada maklumat tersebut untuk memulakan perjalanan jemaah-jemaah haji kita pada petang ini. Yang ketiganya saya ingin sebutkan di sini, viral yang keluar di media sosial berkenaan dengan seorang jemaah haji Malaysia yang terkorban dan terbunuh, kononnya daripada dalam kejadian rempuhan pada pagi ini. Sebenarnya berita itu tidak benar. Apa yang boleh saya confirmkan, sebenarnya Allahyarhamah Puan Siti Haryati Sheikh Ali, seorang pensyarah dari UiTM Terengganu, telah kembali ke rahmatullah, meninggal dunia disebabkan sesak nafas dan tidak ada kaitan dengan rempuhan tersebut. Dan saya ingin buat confirmation setakat ini. Alhamdulillah, sebentar tadi kita dapat mendengar petikan rakaman sidang media yang disampaikan oleh Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Datuk Dr. Ashraf Wajdi, Datuk Dusuki. Jadi sebelum itu kita dari pihak Salam Baitullah mengucapkan takziah kepada seluruh ahli keluarga mangsa
dan kita doakan semoga seluruh ahli keluarga dapat cekal menghadapi ujian ini, dan kita doakan kepada yang meninggal itu dikurniakan tempat yang baik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Ustaz, kita dengar tadi kepuasan daripada Dr. Ashraf Wajdi Dasuki. Saya teringat dekat belakang tadi dia pesan tentang viral lah. Kita pun tahu tentang khabar berita ini. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatasbihu 'ala ma fa'altum nadibin. Kalau kamu mendapat satu berita, maka kamu orang yang beriman itu perlu selidik, perlu teliti, kemudian baru sebarkan. Takut-takut dia akan menimpakan keburukan kepada orang lain. Orang lain tak buat, orang lain tak kena, orang lain tak bersalah, tetapi khabar itu diputar balikkan. Kita takut. Jadi dalam keadaan begini, hormati ahli keluarga, insya-Allah. Allah bagi guide kepada kita. Jadi kita akan teruskan topik kita pada malam ini. Ustaz, berkenaan melontar jamrah. Tapi kita letak tajuk melontar musuh. Melontar musuh. Bukan musuh dekat depan, tetapi digambarkan seolah-olah berada di hadapan. Kena dengan peristiwa pada pagi ini, kita melakukan ibadah melontar. Mungkin Ustaz boleh cerita dari sudut pensejarahan, bagaimana berlakunya proses ibadah ataupun manasik untuk diajar kita melontar ini. Mesti dia ada sejarah-sejarah lampau daripada para nabi ataupun sejarah-sejarah para anbiya yang terdahulu yang boleh dijadikan iktibar sehingga Nabi mengambil ia sebagai manasik haji. Silakan Ustaz. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz Ashraf selaku moderator pada malam ini. Dan sidang penonton yang rahmat Allah sekalian, sama ada di studio maupun di rumah dan di mana saja program Salam Batullah dapat didengar. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah, hari ini kita sambut Hari Raya. Dan saya percaya semua orang dah makan dah daging korban, dan kita harapkan moga-moga insya-Allah dalam makan daging korban tu dapat kita mengambil iktibar apa sejarah pengorbanan ini. Dan berkait dengan soalan yang dikemukakan oleh Ustaz Ashraf, saya teringat satu kupasan menarik daripada kitab Al-Hajjul Mabrur Al-Syekh Mutawalli Sya'rawi mengenai sejarah lontaran ini. Dan dia merupakan satu perkara yang cukup, kata orang meninggalkan kesan sekiranya kita amati secara sungguh-sungguh. Peristiwanya bermula dengan tentunya mimpi Nabi Ibrahim AS. Dia mula dekat situ. Bila Nabi Ibrahim diperintahkan untuk menyembelih anaknya, maka bermula sesi lontaran ini. Bila di mana di situ terlibat musuh umat manusia daripada awal sampailah ke hari kiamat. Dia bermula di 3 tempat. Start daripada Arafah, sampailah ke Muzdalifah, sampailah ke Mina. Dan di sini kita melihat bahawa Ibrahim AS, Siti Hajar, Ismail, ketiga-tiganya dapat godaan daripada syaitan la'natullah. Dan digambarkan juga bahawa syaitan mempunyai perspektif lain. Dia ada cara dia sendiri kan. Sebab tu syaitan kadang-kadang buat kata Ibn Qayyim, dalam setiap perkara ada pengaruh dia. Cuma ada sebab kita sedar atau tidak. Kadang-kadang dalam senyum kita pada syaitan. Sebab apa? Nawaitunya. Senyum ni tak apa. Senyum perli ke, senyum suka ke, senyum marah kan. Senyum kat suami masih suka lain. Senyum masih marah lah. Contoh kan, contoh. Dalam kes ini, bila nampak Ibrahim dah tegar nak melaksanakan mimpi dia kan. Jadi syaitan pergi ke bapak dulu. Bapak dulu. Syaitan pergi jumpa Ibrahim, dia kata, ya Ibrahim, kamu gila ke? Takkan sebab mimpi ni kamu nak melihat anak kamu yang satu-satunya. Kamu lepas ni tak bawa anak tak tidak lagi dah kan. Umur 80 lebih dah. Jadi kalau kamu nak sendiri, kamu fikir baik. Ni anak kamu satu-satunya. Dan kalau kita ambil perspektif ayah sekarang, memang betul kan? Tak boleh tahan, tak boleh jadi ni kan, tak boleh jadi. Tapi kata Ibrahim, ini urusan aku, kamu jangan campur. Dia ambil batu, baling syaitan. Pertama, Ibrahim main hujah. Yang kedua dia main perbuatan. Hujah, syaitan kena main 2. Hujah dengan amalan. Perbuatan kita. Jadi digambarkan dengan melempar syaitan di situ. Kemudian syaitan kalah dengan Ibrahim. Syaitan pergi dekat Hajar. Hajar, kamu tahu tak Ibrahim nak kawan dengan Ismail tu? Dia orang nak laksanakan perintah. Kamu tahu tak perintah ni apa? Perintah Tuhan dia lah. Kamu tahu tak perintah ni? Perintah ni nak sembelih anak kamu. Ibrahim dah gila sembelih anak. Takkan kamu nak biarkan aja? Hajar kata apa? Itu perintah Allah kan? Biarkan dia. Oh, syaitan kata kalah lagi kan? Kalah lagi. Ini kehebatan Hajar daripada awal kan? Hajar daripada awal kita telah menunjukkan bahawa yang kita kena faham pada dia, apakah itu perintah Allah. Isunya ialah apakah itu perintah Allah. Jadi Hajar pun, lepas bersoal jawab dengan dia, Hajar pun baling juga kan. Syaitan pergi kat Ismail.
Dia kata Ismail, mati engkau. Baik kamu bertindak sekarang. Ayah kamu nak sembelih kamu. Tiba-tiba Ismail pun kata, yang kamu sibuk dalam hal. Ini urusan kami, kamu pasal sibuk. Ismail pun 3 jamrah. Kan. Di 3 jamrah inilah berlakunya kes-kes ini. Kan. Jadi kata Dik Syarawi, betapa hebatnya perjuangan ini, perjuangan untuk memastikan bahawa jangan sampai syaitan berganggu kita dalam kita melaksanakan ibadah kepada Allah SWT. Maksudnya dengan syaitan bukan sekadar kita berhujah, tetapi dengan perjuangan amalan yang melontar. Jadi dia mungkin ada sesuatu yang dikongsi bersama, silakan. Ya, terima kasih Ustaz Ashraf. Hari ini sudah pun memasuki episod yang ke-17 sebenarnya kita bersiaran dalam Salam Baitullah ini. Dan terima kasih juga kepada semua penonton setia Salam Baitullah kerana tidak pernah berputus asa untuk berhenti mencuba untuk menjawab soalan kuis harian Salam Baitullah. Dan ini nama pemenang bagi kuis harian Salam Baitullah episod ke-16. Pemenang yang pertama Junaidah binti Ali. Yang kedua, Idris bin Mat Hassan. Dan yang ketiga, Syahila binti Sabidin. Jadi, tahniah kepada semua pemenang kerana berjaya membawa pulang voucher percutian bernilai RM200 dan juga DVD Doa Haji dan Umrah tajaan daripada UNIC. Tinggal 4 hari saja lagi pastinya Salam Baitullah akan bersiaran sehinggalah ke 28 September nanti. Pastinya anda yang belum lagi memenangi, boleh lagi mencuba sehingga ke 28 September nanti. Baik, menjadi tetamu Allah untuk menunaikan ibadah haji pastinya menjadi impian setiap insan. Apatah lagi bila kita dapat melihat dengan mata kasar segala keindahan yang terbentang di bumi barakah. Walau bagaimanapun, seorang tetamu Allah ini yang akan kita saksikan bingkisannya sebentar nanti hanya mampu melihat dengan menggunakan mata hati segala keindahan di bumi barakah. Jadi kita sama-sama saksikan bingkisan tetamu Allah. Biarpun tidak dapat melihat, Zaleha Mat Isa berusia 74 tahun bersyukur kerana beliau terpilih sebagai Duyufur Rahman dengan ditemani suaminya Muhammad Nur Awang Kecil yang berumur 84 tahun. Pada awalnya hanya suaminya yang mendapat tawaran mengerjakan haji, namun setelah rayuan dibuat, Makcik Zaleha turut terpilih. Oleh kerana mereka berdua dikategorikan sebagai warga emas, tabung haji menawarkan anak perempuannya, Zaidina bersama suami Dul Baharin Sulaiman sebagai pengiring mereka. Saya mengucapkan ribuan terima kasih kerana begitu senang saya dapat rayuan, dapat berjaya kepada tamu haji. Saya suruh kepada rakyat Malaysia, biar dia datang ke Mekah. Saya bersyukur dapat menjadi tetamu Allah yang dah lama saya ingin datangnya. Makcik Zaleha hilang penglihatannya 8 tahun lepas berikutan mengalami jangkitan kuman pada kedua-dua belah matanya. Boleh bayangkan kalau kita kata mata tak dapat menengok, saya nak tengok dengan mata hati. Dia boleh bayangkan macam mana. Allah Akbar. Tahulah cerita. Dan berdoalah supaya kalau dapat saya berguling ke Abah, kalau Tuhan bagi saya nampak sedikit kan. Itu saja harapan saya. Tabung haji membenarkan Zaidina sebagai pengiring untuk ibunya, manakala Dul Baharin sebagai pengiring kepada Muhammad Nur. Apa pun maksudnya dugaan tu kita terima. Memang kalau ikutan bawa untuk orang yang tak nampak, tak sama sebab kita cari toilet yang jauh, kena menyusul tangga. Jadi kadang-kadang kita tertinggal. Kalau orang bagi setengah jam, mungkin kita takkan dapat setengah jam sebab kita akan uruskan dia. Kadang-kadang tempat air sembahyang tu nak kena panjat, macam suasana lah. Tapi apa pun saya rasa tu hanya saya kena buat sebab saya rasa tu amanah lah. Sebab saya dah janji dengan diri saya datang ni nak tolong mak saya. Pasangan yang menetap di Macang, Kelantan berangkat ke Madinah pada 25 Ogos lepas menerusi penerbangan KT-22 sebelum tiba di Mekah pada 3 September lalu. Kami doakan pasangan ini diberi kekuatan dalam mengerjakan ibadah dan dikurnia haji yang mabrur. Syaris Ramudin dan juru kamera Rizani Hamad melaporkan.
Miliki kad kredit I dari Bank Rakyat. Berteraskan syariah dan yang paling penting boleh digunakan di luar negara. Kunjungi Bank Rakyat hari ini dan mohon kad kredit I Bank Rakyat. Bank Rakyat, bank pilihan anda. Standards melindungi para pengguna setiap hari. Standards amat penting untuk mencegah penyakit dari makanan yang tercemar atau telah rosak. Untuk peniaga, pensijilan Halal Jakim, GMP dan HACCP yang diiktiraf Standards Malaysia boleh membawa perniagaan anda ke pasaran antarabangsa. Jabatan Standards Malaysia. Ada standards, untung. Panduan lengkap setiap generasi membentuk sebuah keluarga yang berjaya di dunia dan akhirat. Bersama buku terbitan Al-Hidayah juga boleh didapati di kedai buku utama seluruh Malaysia. Miliki kad kredit I dari Bank Rakyat. Berteraskan syariah dan yang paling penting boleh digunakan di luar negara. Kunjungi Bank Rakyat hari ini dan mohon kad kredit I Bank Rakyat. Bank Rakyat, bank pilihan anda. Alhamdulillah, bertemu kembali dalam Salam Baitullah bersama penaja utama kita Bank Rakyat dan juga Rakyat Travel. Kita masih lagi meneruskan perbincangan kita berkenaan dengan melontar musuh. Ustaz, saya tertarik dengan petikan video sebentar tadi berkenaan ibu yang cacat penglihatan. Semoga Allah merahmati dia. Amin. Allah, Nabi menyebut barang siapa yang diberikan ujian dengan tidak melihat tetapi fasabar, dia bersabar, maka syurgalah tempat dia. Jadi kalau kita tengok tadi, ibu tadi tak boleh melihat dengan mata zahirnya. Tetapi dia jawab jawapan yang sangat indah. Kalau tidak mampu melihat dengan mata kasar, dapat lihat dengan mata hati pun jadilah. Jiwa kita ni, apakah alasan bagi seorang yang mempunyai mata tetapi dia tidak ada keinginan untuk sampai di tanah suci Mekah? Sudah semestinya dia ada pengaruh syaitan. Salah satunya sifat syaitan. Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Syaitan ni ayat Quran sebut dia akan ajak kita kepada fakir. Dia ajak kepada fakir dan dia jauhkan kita daripada bagi kepada kejahatan. Boleh jadi ada sebahagian yang menganggap tak nak pergi lagi sebab takut orang kata apa? Takut duit habis, bankrupt, tak ada cukup duit. Jadi ustaz mungkin boleh kupas berkenaan dengan sifat digambarkan dalam Quran berkenaan syaitan, iaitu menghasut. Allahu Akbar. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz dan penonton yang dirahmati Allah sekalian. Dalam Al-Quran, syaitan digambarkan dengan beberapa versi lah. Antaranya Allah sebut mengenai pertukaran suasana. Kalau kita baca surah Al-Baqarah, Allah menyebut apa dia? A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Allah waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Wal ladzina kafaru awliya'uhum at-taghut liyukhrijunahum minadh dhulumat ulaika ashabun nar. Allah sebut mengenai pergerakan antara gelap dengan cahaya ke arah gelap, kan? Walaupun orang tu nampak dia ada cahaya tapi dia gelap. Bukan gelap dekat luar, gelap kat dalam. Gelap kat dalam. Sebab tu kalau kita tengok ulasan Hasan Al-Basri mengenai kegelapan dalam ni, antara puncanya apa dia? Pertama kata beliau, rosak hati ni yang menyebabkan hati ni gelap, luar terang, dalam gelap. Pertama dia kata apa? Punca gelap tu ialah kita berdosa tapi tak bertaubat. Itu berdosa tu, rezeki Allah bagi kan, rezeki Allah bagi. Tiba-tiba kita enggan membelanjakannya dengan perintah Allah SWT. Allah perintah kita pergi haji, Allah perintah kita tunaikan hukum dia, hak dia. Tiba-tiba kita menolak terhadap siapa? Banyak juga tu 6,000 ya. Kita kan. 6,000, kalau 6,000 tu kalau pergi ke lain, boleh jauh banyak juga tu kan. Seronok juga tu kan. Tapi kita kadang-kadang dah lupa unsur ubudiyah tu. Kita lebih sayang kepada harta daripada Allah. Sedangkan mereka pergi ke Mekah mereka berjalan menuju Allah. Mereka sedang menghampiri Allah. Jadi bagi orang beriman, saat paling hebat saat menghampiri Allah kan. Ibaratnya Allah kata apa? Kekasih kan. Kalau sebab istilah kekasih. Jadi kalau kita agak berjalan, nak jumpa kasih ke atau tak nak? Kalau orang yang berkasih, kalau tak nak jumpa kasih, tak payah berkasih kan. Jadi kita dengan Allah, Nabi sebut apa? Nabi sebut Allah dan kita macam kekasih. Sebab itu Allah sebut dalam Quran, bahawa Allah dan kita macam kekasih. Jadi orang yang sayang kepada Allah, bagi dia lambat tamu haji bagi giliran kan. Mohon lama dah. Macam Ustaz Ashraf dia betul lah.
Lepas menang terus pergi kan. Itu nasib dia. Allah bagi kat dia kan. Special untuk dia. Kita tak tahu sebab apa. Maka Ustaz Ashraf daripada kecil dalam Honda. Mana tahu bukan. Dalam rahim dalam Honda. Ya Allah pun ajar awal. Maka dia tak tahu kan. Itu takdir untuk Ustaz Ashraf. Tapi persoalannya ialah kita nak melihat bahawa kepada yang ada harta ni dia cukup bangga kalau dia menginfakkannya untuk Allah. Sebab peluang untuk merapati Allah. Apa dalam konteks kita khusus menjadi Diyufur Rahman ini kan. Jadi saya minta lah kepada mereka yang ada bagi Allah nikmat berlebihan dari segi harta ni, jangan abaikan peluang untuk menemui Allah SWT. Hatta kalau mereka yang mampu, tak salah pergi package. Pergilah 50,000 pun, tapi pergi kerana Allah. Bukan sebab nak tunjukkan kita ikut package itu, bukan. Tapi pergi kerana Allah sebab tamu haji khas untuk mereka yang agak tak berkemampuan. Jadi kita yang mampu ni belanjakan untuk Allah dan Allah akan ganjarkan lebih hebat daripada itu. InsyaAllah. Itu tugas syaitan untuk dia main hati kita. Dia main hati kita. Jadi salah satu lagi tugas syaitan yang kita dapat lihat. Ya Quran, saya tertarik dengan apabila Allah menceritakan tentang masuklah ke dalam Islam keseluruhan. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kafah, keseluruhan. Kemudian Allah kaitkan wala tattabi'u khutuwati syaitan. Jangan kamu ikut ajakan syaitan. Ajakan syaitan ini dia nak bawa kepada kita, mungkin dia akan membawa kepada kita beriman dengan sebahagian ayat dan kufur dengan sebahagian ayat. Dia nak ambil separuh-separuh. Jadi ustaz mungkin boleh kupas. Syaitan ni dia memang macam tu ke? Dia bagi kita rasa seronok sekejap. Sekejap ambil yang ni, kurang kat ini. Kata Syekh Jabir dalam tafsir beliau Al-Ihsan menyebut, dalam ayat ni Allah menyentuh mengenai mengapa setelah Allah kata masuk Islam seterusnya, lepas tu dia kaitkan dengan peranan syaitan. Pasal apa? Nak ingatkan kita bahawa bila sebut Islam apa dia? 5 rukun Islam. Pertama, tauhid iman. Syaitan paling penting nak rosakkan iman ni. Sebab tu bila kita kata wala tattabi'u khutuwat, jangan ikut syaitan, mana apa? Kita beriman dengan Allah, pada masa yang sama cari Tok Bomo kan? Beriman juga, bomo juga. Tok Mo, macam mana nak bagi rapat sikit gitu kan? Macam mana nak bagi dia lebih kasih lagi, wala kasih tu bukan datang daripada Tok Bomo, datang daripada Allah. Tapi kita tak minta pada Allah, minta pada Tok Bomo. Itu syaitan kata it's okay, dia bomo baiknya, dia niat dia baik, dia syaitan main buah tu. Jadi bila kita dapat je kan, lah dia bukan apa-apa nak tolong aja. Itu buah syaitan. Dari segi iman. Dari segi semayang pula macam mana? Awal lagi kan. Awal lagi. Baru azan, belum kamat lagi pun kan. Jadi maknanya dia akan main benda-benda macam ni. Kita terasa bahawa yang penting aku semayang. Tapi kualiti tak jaga. Jadi kalau kita sendiri pun dalam konteks hidup kan. Kalau orang buat tapi kualiti tak ada macam mana? Kalau muslimat di sini kan. Kalau masak kualiti tak jaga macam mana? Kualiti tak jaga. Masak kari tak ada daun kari. Sedap tak? Bila pula daun kari nak bubuh? Daun kari bubuh masa bila? Masa dah masak ke belum masak? Itu semua kualiti tu. Semayang bila? Awal ke baik, tengah ke baik, ujung ke baik. Ada orang pula package semayang ni. Asar campur Zohor. Sebab risau make up hilang. Jadi bila nak balik tak payah. Gitu kan. Jadi ini yang saya lalui. Kisah-kisah di pejabat kadang-kadang. Bila kita beritahu, tolong jangan package-kan asar dengan Zohor. Syaitan kata kelas. Syaitan katakan kelas. Member. Sebab apa? Melawat-lawatkan dia kan. Melawat-lawatkan bukannya boleh kan. Cuma kita rasa, okey apa yang penting semayang. Itu buah dia. Cukup canggih kan. Kemudian dia pergi ke arah semua amal kita. Sebab itu kata dia, Syekh Imam Ibn Qayyim, hatta dalam kita punya wuduk dia datang. Apa ditimbulkan je waswas. Sekali ke 2 kali dah. Rasa macam dah 3. Sekali lagi dah. Jadi lama-lama kita terlibat dengan pembaziran. Cara tak? Sama juga dengan usalli. Tak lepas-lepas. Gitu kan. Sedangkan Nabi kata apa? 3 kali. Lepas kali ketiga tu, jadi tak jadi kan. Sebab jangan biarkan syaitan mempengaruhi kita. Kadang-kadang benda ni cukup canggih. Macam peristiwa di Hudaybiyah. Kalau kita tengok macam mana Umar yang cukup marah dengan diperalakan Islam. Kalau dia marah, mengapa isteri kita dia. Tiba-tiba kata Abu Bakar, Umar, relax, jangan biarkan syaitan menyusup dalam pemikiran kamu. Sebab itu Nabi Muhammad SAW. Takkan Allah nak biarkan dia tanpa panduan. Dia nak menunjukkan bahawa syaitan berada dalam semua aktiviti kita. Dan nak pastikan kita yang apa? Wala tattabi'u. Allah katanya ikut yang aku beritahu kamu dan ikut Muhammad SAW. Sebab ini merupakan perkara yang dah tetap. Jangan kita cuba nak mereka-reka yang lain, ikut ontak dia. Berhati-hati dengan suara-suara halus yang dibisikkan dalam hati kita, insyaAllah. Dia dengan suara-suara halus pergi lempang pula Tok Imam. Baik. Innahu lakum aduwwum mubin. Di akhir ayat Allah mengatakan bahawa sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata. Clear. Kenapa nak cari musuh kawan kita tetapi tidak bermusuh dengan syaitan. Jadi sebelum kita meneruskan perbincangan kita, saya serahkan kepada dia
Silakan dia. Baik Ustaz, terima kasih sekali lagi. Jadi kepada penonton setia Salamatullah, sekiranya anda ada pandangan, komen atau apa saja yang ingin dikongsikan, boleh terus saja ke laman Facebook kami dengan carian Salamatullah. InsyaAllah kalau ada kesempatan saya akan bacakan nanti. Baik Salamatullah, selain daripada topik perbincangan yang menarik yang kami bawakan di setiap episod, seperti biasa kita akan bawakan perkembangan dan juga gambaran terkini suasana yang di Tanah Suci ketika ini, memandangkan malam ini para jemaah sudah mula bergerak ke Mina. Jadi kita bersama dengan rakan setugas saya Yunus di atas talian. Baik Yunus, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dia apa khabar? Baik, alhamdulillah. Macam mana Yunus dan juga petugas-petugas di sana? Alhamdulillah, kami berlima semua sini sihat. InsyaAllah kami sebenarnya akan ke Mina untuk sama-sama dengan jemaah haji yang lain, termasuk jemaah haji Malaysia untuk melakukan ibadah lontar. Okey Yunus, mungkin boleh kita kongsikan kepada penonton setia Salamatullah, apakah gambaran yang ketika ini berada di sana para jemaah kita? Para jemaah kita Alhamdulillah semuanya sihat. Alhamdulillah, dan juga seperti yang saya rasa dia dan juga penonton semua sudah maklum bahawa berlaku sedikit insiden yang berlaku di Mina pada pagi tadi, iaitu kira-kira pukul 11.30 pagi tadi waktu tempatan. Yang saya kira kalau waktu Malaysia dalam pukul 4.30 petang ya, waktu Malaysia berlaku insiden rempuhan yang turut membabitkan sejumlah kematian dan juga kesedaan. Namun yang kami dimaklumkan oleh Timbalan Menteri dan Timbalan Menteri bahawa tiada jemaah haji Malaysia yang terlibat dalam insiden itu, alhamdulillah. Dan dalam sudah media sejam sebelum tadi, beliau memaklumkan bahawa pihak tamu haji telah pun selesai menjalankan usaha membilang jemaah haji Malaysia yang berada di kemah-kemah di Mina. Pemeriksaan itu melibatkan 7 maktab yang menempatkan jemaah muasasah dan 15 syarikat swasta Malaysia yang menjalankan program haji secara pakej. Dan alhamdulillah tiada jemaah Malaysia didapati hilang ataupun terlibat dengan insiden rempuhan Mina pada pukul 11.30 pagi tadi waktu tempatan. Dan dia untuk makluman juga, semakan itu dijalankan oleh pasukan peronda tamu haji. Dan ia adalah rutin biasa pasukan peronda untuk mengira jumlah jemaah haji Malaysia. Pergerakan jemaah haji Malaysia ini turut dipantau 8 pos kawalan sedia ada yang beroperasi sejak sebelum insiden lagi. Pasukan peronda turut ditempatkan di kawasan melontar bagi memantau dan memaklumkan pada pusat pengumpulan maklumat tamu haji mengenai perkembangan terkini jemaah. Biarpun pada ketika ini tiada lagi jemaah Malaysia yang telah pun melakukan ibadah lontar itu yang dijadualkan pada pukul 5.30 petang hingga 8 malam waktu tempatan, iaitu kira-kira sejam lagi. Jadi mereka telah pun bersedia lebih awal bagi memantau keadaan dan juga mengumpul maklumat untuk disalurkan kepada pihak pengurusan tamu haji. Dan setakat ini memang tiada sebarang perkara tidak ini membabitkan jemaah Malaysia berlaku di Mina. Jadi untuk makluman juga, jemaah Malaysia bersama negara Asia Tenggara dan Turki berkongsi laluan yang sama untuk ke tempat melontar, iaitu kawasan membabitkan jalan dari sebelum terowong Muasim hingga ke kompleks Jamrod. Dan mengikut laporan peronda tamu haji, jemaah Turki sudah pun selesai pagi tadi melaksanakan ibadah lontar. Jadi pada ketika ini hanya tinggal jemaah Malaysia dan Indonesia sahaja. Jadi saya kira insyaAllah ini kita akan, bila saiz badan yang lebih kurang sama ini, hanya Malaysia dan Indonesia ni, mungkin laluannya nak ke kawasan kompleks Jamrah tu dan juga kawasan di tingkat 3 yang menempatkan lokasi untuk jemaah Malaysia dan Indonesia ini melakukan ibadah itu, rasanya tidak akan ada insiden-insiden yang tidak diingini, termasuk berebut ke. Memang kita tak nampak perkara itu. Dan tadi juga Timbalan Menteri di Jabatan Menteri Datuk Dr. Ashraf Wajdi memaklumkan bahawa mereka menafikan khabar angin yang tersebar dalam sosial yang mendakwa ada jemaah Malaysia maut dalam insiden rempuhan di Mina pagi tadi. Sebaliknya, jemaah tersebut iaitu pensyarah UiTM Terengganu Siti Haryati Sheikh Ali meninggal dunia akibat sesak nafas. Allahyarhamah mengembuskan nafas terakhir di hospital di Mekah di sisi suaminya dan bukanlah di Mina. Dan sehingga hari ini jumlah kematian membabitkan jemaah Malaysia sepanjang musim haji ini ialah sebanyak 16 kematian. Ini termasuk 7 yang terkorban dalam insiden kering tumbang 11 September lalu dan 3 kematian di Padang Arafah semalam. Jadi kebanyakan kes ini adalah membabitkan masalah serangan jantung dan juga sesak nafas. Baik, Yunus, mungkin ada para jemaah kita yang berada di sana ingin menyampaikan salam mereka kepada keluarga bahawa mereka di sana alhamdulillah selamat. Yunus.
Ya, pastinya mereka semua kalau kami lihat di sini memang semuanya masih memang dalam keadaan ceria, dan jemaah-jemaah di sini kami ada juga menemui para jemaah yang ada di sini. Mereka semua ada yang dah menghubungi ahli keluarga sendiri, dan pada mereka yang tak sempat menghubungi mereka, menghubungi ahli keluarga mereka, mungkin juga ahli keluarga sendiri boleh menghubungi pusat panggilan TH sekiranya mereka bimbang sekiranya ada apa-apa berlaku. Mereka boleh membuat panggilan dari tanah air di talian 0362071919. Okey, baik Yunus. Sampaikan salam kepada semua para jemaah yang berada di sana daripada kami di sini di tanah air ini. Terima kasih Yunus. InsyaAllah. Baik, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Okey, baik. Alhamdulillah, saya kira dengan perkembangan dan gambaran yang dibawakan oleh Yunus sebentar tadi memberi kelegaan kepada kita semua, dan alhamdulillah juga tiada para jemaah kita yang terlibat dalam tragedi rempuhan itu tadi. Baik, kita akan berhenti seketika. Sebelum itu kita saksikan dahulu soalan kuis harian dan bagaimana cara untuk menyertainya. Untuk menyertai kuis terkumpul Salam Baitullah, anda perlu kumpulkan kesemua 10 kata laluan yang diberikan pada bila-bila masa sewaktu siaran program Salam Baitullah. Setelah lengkap kesemua 10 kata laluan, hantar jawapan melalui inbox Facebook Bank Rakyat, bank pilihan anda, beserta slogan "Saya suka menonton program Salam Baitullah kerana tidak lebih 15 patah perkataan." Sertakan juga nama, nombor kad pengenalan, alamat dan nombor telefon. Penghantar 10 kata laluan yang tepat dengan slogan yang paling kreatif akan dipilih sebagai pemenang. Pelbagai hadiah lumayan menanti anda. Selamat mencuba. Miliki kad kredit I dari Bank Rakyat. Berteraskan syariah dan yang paling penting boleh digunakan di luar negara. Kunjungi Bank Rakyat hari ini dan mohon kad kredit I Bank Rakyat. Bank Rakyat, bank pilihan anda. Buat apa beranak terbulu? Robos apa? Oh, di Nusantara kan ada. Bentar, cubalah minum penghulu sekadar produk. Gabungan terbaik makanan sunnah dan herba tradisi. Satu keluarga, satu jus Nusantara. Penghulu segala produk. Miliki kad kredit I dari Bank Rakyat. Berteraskan syariah dan yang paling penting boleh digunakan di luar negara. Kunjungi Bank Rakyat hari ini dan mohon kad kredit I Bank Rakyat. Bank Rakyat, bank pilihan anda. Selamat Raya Adha untuk semua keluarga saya, isteri dan anak-anak yang sekarang berada di kampung. Ampun dan maafkan ayah yang berada di Arafah sekarang ni. Selamat Hari Raya kepada ibu saya, adik-adik, anak-anak saya, semua. Semoga mereka sihat di sana. Dan doa-doakanlah untuk kami di sini, semoga kami dapat haji yang mabrur. Selamat Hari Raya kepada semua keluarga saya yang berada di Bintulu, di Kuching dan semua kawan-kawan di Bintulu. Selamat Hari Raya dan maaf zahir batin dari kami di Padang Arafah kepada keluarga kami di Shah Alam, anak-anak kami Nurul Farahin, Nurul Farahaneh, Muhammad Faziana, Nurul Najwah dan keluarga kami di Kelang, di Pulau Pinang dan di Johor Bahru. Kami selamat sejahtera di sini, sihat dalam penjagaan tabung haji. Memetik ibarah, membentuk sasiah. Bertemu kembali dalam Salam Baitullah bersama tetamu undangan kita Al-Fadhil Ustaz Ismail Abbas. Alhamdulillah, pada kali ini kita akan teruskan perbincangan kita berkenaan dengan melontar musuh bersempena dengan ibadah ritual melontar jamrah. Jadi Ustaz, tadi petikan kita dengar khabar daripada Tanah Suci Mekah tentang tragedi yang berlaku. Ada sesuatu yang menarik untuk kita kongsikan pada malam ini apabila kita mendapat khabar bahawa tidak ada jemaah setakat ini yang kita dapat maklumat, tidak ada jemaah kita daripada Malaysia yang mana dia orang kata apa?
berada di laluan tragedi. Tabung haji mengambil tindakan mengurangkan aktiviti pada waktu afdal. Waktu afdal melontar ialah pada waktu zuhur. Waktu afdal lepas zuhur. Tetapi jemaah haji Malaysia akan melontar pada waktu malam. Kenapa kita mengambil tindakan demikian? Tidak melontar bersama-sama pada waktu afdal. Sedangkan kita kalau boleh itu nak buat yang paling afdal. Ya. Alhamdulillah, saya kira itu satu langkah yang baik bertabung haji lah. Sebab biasa kalau kita pergi ke sana, waktu ini memang waktu padat. Waktu yang orang cukup ramai. Kita bimbang takut di kalangan kita ada yang tak mampu dan sebagainya. Jadi saya kira tindakan tabung haji satu yang wajar. Dan kalau saya teringat ada satu hadis Nabi yang mengaitkan antara iman dengan soal memberikan bantuan terbaik ini. Antara Nabi kata apa? Nabi kata haslatani la syai'a afdalu minhuma al-iman billahi wan naf'u bil muslimin. Memberikan manfaat, kemudahan. Jadi sebagai institusi yang terlibat dengan jemaah haji yang dah berpuluh tahun, pengalaman ini cukup besar kesannya kepada pentadbiran tabung haji. Dan saya kira langkah ini satu langkah yang cukup baik untuk menyelamatkan antara barangkali wallahu alam kan di antara dalam suasana begini kemungkinan dalam suasana afdal tu orang terlalu ramai dan mungkin akan berlaku kesesakan dan sebagainya. Jadi langkah tawarnya untuk mengurangkan apa ni kata orang kesesakan tu, sedangkan benda masih sama, kita masih melontar cuma lewat sikit. Dalam langkah ini saya rasa kesesaan perlu diambil kira lah untuk apa ni manfaat pada jemaah kita. So saya kira cukup baiklah. Maksudnya mengutamakan yang lebih utama. Walaupun dia hanya afdal, tetapi Allah SWT memberikan daruriyah nas, menjaga nyawa kita lebih penting daripada kita melakukan sesuatu yang dikatakan afdal. Baik, Ustaz, kita ada pemanggil. Boleh kita tahu siapa di sana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Subina Yusuf dari Tanjung Karang, Selangor. Nak ajukan satu soalan dengan Ustaz ya. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz boleh tak bagi pencerahan apakah iktibar atau pengajaran yang kita boleh ambil dengan suasana melontar di Mina Ustaz? Terima kasih. Itu je soalan saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Memang Ustaz, kalau kita tengok dari segi program kita pun merupakan nak mengambil ibrah. Jadi puan yang bertanya pun minta ibrah. Jadi sebagaimana kita sebut di awal tadi, ibrah paling besar adalah bahawa kita kenal musuh kita. Kita kenal bahawa sesungguhnya yang kita lontar ni bukan batu, tetapi musuh kita. Dan kita dimaklumkan bahawa walaupun buat kata di Syarawi, walaupun itu batu, hakikatnya Allah perintah itu untuk kita melontar syaitan dan mengingati agenda Nabi Ibrahim AS untuk menggalakkan pengaruh syaitan masuk dalam diri kita. Jadi secara moralnya, kita diasuh dari segi akhlaknya apa? Jangan bawa syaitan masuk lagi kita, dekat dengan kita. Bahkan turun jauhkan dia sejauh-jauhnya. Lempar dia sejauh-jauh, kejar dia sejauh-jauhnya. Supaya jangan dia masuk dan mengusik diri kita dan mengakibatkan ibadah kita kepada Allah terjejas. Sebab itu dilempar dia habis-habisan, ditentang dia habis-habisan. Bukan di sana aja, bahkan sebelah kemari. Kadang-kadang sana lontar, sini peluk. Itu susah juga kan. Kadang-kadang kita sedar pengaruh syaitan ni. Sebab Allah sebut dalam Quran macam Ustaz sebut tadi kan. Dia mengajak kita ke arah kefakiran, ke arah kemungkaran. Kadang-kadang dah balik tu, diusik balik kan. Dah banyak buat pahala dah, buat sikit kan. Dah 1 sembahyang, 100,000 kan. Berapa ribu dapat ni kan. Jadi kita ambil sikit, akan buang sikit, takkan salah kot kan. Jadi maknanya, kadang-kadang bisikan macam tu, kita tak sedar. Sebab itu bila sebut soal ibrah ni yang paling penting adalah bagaimana kita diperintahkan. Soal batu ke bukan, itu bukan soalnya. Tapi soalnya sekarang kita diasuh untuk apa? Mengejar syaitan, melantarnya dan memburunya sampai ke akar umbi. Itu maknanya. Maksudnya kita kena kenal siapa yang perlu kita kasihi, siapa yang perlu kita sayang, dan juga kita perlu kenal siapa yang perlu kita musuhi. Jadi Ustaz, kita ada soalan daripada penonton di studio. Ibu, senyum pada tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Sarah Hashim dari Pertubuhan Kebajikan Ibu Tunggal An-Nur, Kuala Lumpur dan Selangor. Assalamualaikum Al-Fadhil Ustaz. Mohon Ustaz kongsikan apakah sifat yang telah mencelakakan syaitan sehingga tercampak keluar dari syurga. Terima kasih. Kita nak tahu apa yang membuatkan syaitan tu tercampak keluar dari syurga. Mesti ada sifat khusus. Silakan Ustaz. Kalau kita balik pada Quran, Allah sebut sifat paling penting adalah nastakbar. Kesombongan. Kata orang sekarang action. Lagak. Ego. Dia itu sepupu sepapat dia lah kan. Nastakbar, ego, sombong, action. Dan kalau kita baca Quran surah Az-Zumar, surah rombongan syurga, rombongan neraka, apa kata Allah? Wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara. Ketika ahli neraka diarak ke pintu neraka, malaikat tanya, alam ya'tikum, tak ada ke siapa-siapa cerita pasal ayat Quran pada kamu, pada perintah Allah pada kamu?
Tak ada siapa-siapa sampai ke? Ada, tapi penceramah datang, kami tak datang pula. Jadi rupanya dia tak datang. Akhirnya dia tak datang, tak tahu mana Allah suka, mana Allah tak suka. Mana Allah benci, mana Allah... Akhir tak tahu sebab apa. Penceramah datang, aku tak datang. Kadang-kadang datang, aku menyampah pula. Contoh hal juga. Sebab pilih-pilih kan. Ustaz Ashraf okey. Ustaz Nabil okey. Ustaz Ma'in no. Gitu kan lebih kurang kan. Cuma di sini Nastah Kebal ni kata Allah sendiri, dia akan bawa kita ke arah mana? Ke arah neraka Allah SWT. Dan saya tertarik dengan ulasan satu orang salafus salih kita, Muhammad Ad-Dawri. Dia kata apa? Syaqa iblis. Iblis celaka bi khamsati asya', kerana 5 perkara. Pertama dia kata lam yaqira bi dhanb. Dia tak pernah mengaku dosa. Tak pernah mengaku dosa. Aku tak salah, dia. Gitu kan? Yang kedua wala yandam. Tak pernah menyesal. Dah buat salah. Kalau kita boleh buat salah sekali dah. Patut aku buat kan gitu. Ni tak. Engkau nak patut kena. Memang dia buat gitu. Dia tak menyesal kan? Tak menyesal. Yang ketiga, sifat yang mencelakakan dia apa dia? Walam yalum nafsah. Dia tak pernah salahkan diri. Asyik jiran je salah, dia tak salah kan? Asyik kawan je, dia tak salah. Ustaz Ashraf je, dia tak salah. Ni Ustaz Ashraf punya hal ni. Dia orang je, orang. Lam yalum nafsah. Tak pernah menyalahkan diri sendiri. Aku pun, ya Allah, manusia lemah, ya Allah, tapi kenapa? Gitu kan? Dan yang keempat apa dia? Yang keempat, lam ya'zam ala taubah. Tak pernah serius nak bertaubat. Akibatnya, dia masuk golongan yang itu. Iaitu kita bimbang. Tolong jaga benda-benda ini. InsyaAllah. Kita akan sambung kepada Ustaz. Kita serahkan kepada dia. Ustaz, kita sebagai hamba Allah ni sebenarnya kena sentiasa ada nilai tambah dalam perkongsian ilmu-ilmu sebegini. Terutama dalam lontar musuh ni Ustaz ya. Tapi kita akan sambung perbincangan kita mengenai lontar musuh ini kerana kita akan berhenti berehat seketika. Dan sebelum itu kita saksikan bagaimana cara untuk menyertai kuis harian Salam Baitullah dan juga soalan kuis pada malam ini. Jadi Salam Baitullah memetik ibrah membentuk sasiah. Kuis harian Salam Baitullah. Berikut adalah soalan hari ini. Penyertaan sehingga 11.59 minit malam ini dan pemenang akan diumumkan pada hari berikutnya semasa siaran langsung Salam Baitullah. Anda mungkin pemenang bertuah kami. Selamat mencuba. Sertai kuis harian Salam Baitullah. Anda perlu mendaftar menerusi SMS. Type salam, jarak, al, jarak, nama, jarak, nombor kad pengenalan, jarak, alamat dan hantar ke 66300. Untuk menghantar jawapan, type salam, jarak, pilihan jawapan dan hantar ke 66300. Penonton yang menghantar SMS terpantas dengan jawapan yang tepat akan terpilih sebagai pemenang. Miliki kad kredit I dari Bank Rakyat. Berteraskan syariah dan yang paling penting boleh digunakan di luar negara. Kunjungi Bank Rakyat hari ini dan mohon kad kredit I Bank Rakyat. Bank Rakyat, bank pilihan anda. Panduan lengkap setiap generasi membentuk sebuah keluarga yang berjaya di dunia dan akhirat. Bersama buku terbitan Al-Hidayah juga boleh didapati di kedai buku utama seluruh Malaysia. Miliki kad kredit I dari Bank Rakyat. Berteraskan syariah dan yang paling penting boleh digunakan di luar negara. Kunjungi Bank Rakyat hari ini dan mohon kad kredit I Bank Rakyat. Bank Rakyat, bank pilihan anda. Kita sama ada yang orang yang mengerjakan haji atau yang tak mengerjakan haji, disunatkan umat Islam yang sama ada mengerjakan haji atau tidak mengerjakan haji, sunat mereka berkorban pada hari 10 dan berlanjutannya sampailah kepada hari 13. Jadi sebenarnya dalam melaksanakan korban ini, yang pertama sekali kita nak tahu apakah binatang yang sah kita lakukan korban. Binatang-binatang yang boleh kita korban ialah jenis unta, lembu, kerbau, kibas atau biri-biri ataupun kambing. Jadi binatang lain daripada ini tidak sah dikorban. Kemudian kita sekarang ni banyak orang tanya boleh tak boleh kita nak korban unta, nak korban rusa.
kijang dan sebagainya. Sebenarnya untuk kijang dan rusa ini tidak masuk dalam binatang yang sah dikurbankan, tak masuk dalam al-an'am. Jadi baik. Kemudian yang terafdal daripada yang terlebih baik di antara binatang kurban ialah unta, kemudian disuli oleh lembu atau kerbau, kemudian biri-biri, lepas tu kambing. Kemudian dalam itu pula 7 ekor kibas sebenarnya lebih afdal daripada seekor unta. Kalau orang yang nak kurban tadi, dia seorang tadi nak sembelih, nak kurban seekor unta untuk diri dia seorang, ataupun satu lagi dia nak sembelih 7 ekor kibas. Yang mana terbaik? Terbaik sekali ialah 7 ekor kibas daripada seekor unta. Itu dari segi keafdalan. Baik. Kemudian memadai pada ini juga selalu timbul dalam masyarakat. Dia kata boleh tak boleh bagi seorang tadi nak seekor lembu, contoh seekor lembu memang dibenarkan kita kongsi sebanyak 7 orang. Banyak 7 orang, dia 7 tumpuk. Adakah boleh kita berkongsi di antara seekor lembu? Jadi ada yang di antaranya dia kata saya bahagian 1/7 saya nak buat kurban. Ada seorang lain pula saya nak buat kekah. Ada seorang lain pula dia kata saya nak buat makan lah satu tumpuk tadi. Ada setengah lain saya ambil nak jual. Dia ambil satu tumpuk untuk dia nak jual lagi tadi kepada orang lain. Boleh tak boleh? Maknanya seekor lembu tadi, ekor bau tadi ni kita kongsi beramai, 7 orang tapi berlainan tujuan. Jawabnya boleh. Jawabnya boleh. Kadang-kadang dia kata boleh tak boleh, saya nak buat kurban untuk ibu saya dan bapa saya yang berada di Malaysia. Contohlah yang ada di Mekah, dia nak buat kurban untuk ibu dan bapa dia yang ada di Malaysia. Yang ni boleh dilakukan tapi dengan syarat mendapat keizinan. Kena call dulu, kena beritahu dulu, minta izin dari ibu bapa tadi kita nak kurban untuk dia. Dia kata ya, okey, boleh. Tapi kalau tidak dapat keizinan adalah tidak sah kurban untuk mereka. Walau bagaimanapun kita boleh kurban untuk diri kita dan memohon pahala tadi supaya Allah sampaikan pahala kepada mereka berdua, yang itu boleh. Tapi jangan direct terus untuk kurban ibu bapa yang mana tanpa mendapat keizinan. Dapat keizinan okey. Kemudian isu yang berikutnya ialah boleh tak sah atau tidak berkorban untuk orang yang mati. Orang yang mati, contohnya bapa kita atau ibu kita dah meninggal. Boleh tak boleh kita nak buat kurban untuk bapa kita yang sudah meninggal dunia atau ibu kita yang sudah meninggal dunia. Yang ni juga sebenarnya kita kena pastikan bahawa kalau bapa yang sudah meninggal dunia dan ibu yang sudah meninggal dan mereka masa hidup tidak pernah berwasiat untuk berkorban untuk diri mereka semasa lepas mereka meninggal dunia, yang ni tidak sah. Anak tidak boleh membuat korban untuk bapa atau ibu yang sudah meninggal dunia tanpa mendapat wasiat daripada ibu bapa dia semasa dia hidup. Tapi kalau bapa masa hidup dia kata kalau aku mati besok ni, dia kata kamu tolong buat korban untuk aku, yang tu boleh. Tapi kalau dia tak pernah wasiat tak dibenarkan. Tapi walaupun bagaimanapun anak ada ruang lagi nak buat nak berbakti kepada ibu bapa tadi ialah dengan dia korban untuk diri dia, kemudian dia mohon kepada Allah supaya sampaikan pahala korban kepada ibu bapa, insya-Allah akan sampai pahala itu. Dengan putus asa. Alhamdulillah bertemu kembali dalam Salam Baitullah bersama penaja utama kita Bank Rakyat dan juga Rakyat Travel. Jadi Ustaz, kita dah sampai penghujung rancangan dah. Tapi saya ingin petik dalam topik kita berkenaan dengan melontar musuh ini. Kadang-kadang kita ajak kawan kita buat jahat. Kita ajak ada orang yang kita rasa kita senang nak ajak. Tapi ada orang yang kita dah ajak kita rasa macam yang ni tak boleh makan. Kalau ajak memang dia tak akan ikut. Jadi macam syaitan, mesti ada orang yang dia tak mampu untuk menghasut, tak mampu untuk memujuk melakukan kejahatan. Jadi saya nak ambil iktibar bersama dengan kita semua pada malam ini, apa benda tips yang membuatkan syaitan pun tak tergamak, tak terasa nak menghasut kita. Alhamdulillah, ini merupakan barangkali buah terakhir malam ini kan. Selamat untuk sekalian. Dalam Al-Quran syaitan mengaku sendiri. Syaitan declare, wahai Allah, aku akan datang dari depan, dari belakang, kiri, kanan, atas, bawah. Nak pastikan semua akan ikut aku. Kecuali hamba-Mu yang ikhlas. Illal mukhlis. Kecuali yang tu. Maknanya, kalau kita nak selamat pada syaitan, tolong murnikan niat. Tolong ikhlaskan niat. Ikhlas ni makna apa? Kata sebagian ulama, al-ikhlasu sidqun niyah ma'allah azza wa jalla. Ikhlas kita sentiasa bersama Allah. Bersama Allah makna apa? Bersama perintah Allah. Terus patuh. Yang syaitan dekat pun,
Dia tak boleh pergi sebab dia kata jaga sungguh ni kan. Jaga sungguh. Lalu kita dalam sembahyang kita kan janji kan, hujung janji apa? Lillahi rabbil alamin. Lillahi makna apa? Lillah maknanya teruslah kepatuhan. Teruslah kepatuhan. Dan patuh ni adalah masalah. Patuh ni kata dia para ulama, dia melibatkan 3 perkara. Pertama, cara kita menjawab bila dipanggil kepada Allah Rasul. Apa Allah sebut dalam Quran? Sami'na wa ata'na. Orang mukmin jawab sami'na wa ata'na. Yahudi jawab sami'na wa asaina. Kita jawab sami'na wa nantina, gitu kan? Atau tungguna. Jom semayang nak masuk waktu dah. Nantilah dulu. Masuk waktu dah masuk. Nantilah. Sepatutnya kalau Allah panggil aja kan, kalau tak ada sebab-sebab syar'i, tolong raikan perkara. Allahu akbar, Allahu akbar. Awal lagi. Itu syaitan boleh masuk kan? Awal lagi. Nak kerja apa kan? Mari kita tolak buah dam dulu. Yang kedua, tanda patuh, cara kita pilih. Bila Allah dah pilih, Rasul dah pilih, jangan ada pilihan lain. Sebab apa? Bila Allah pilih, dia mesti pilih yang macam kita kan, khalaqna, Allah cipta kita apa? Ahsan taqwim. Maknanya bila Allah yang buat, dia mesti terbaik. Standardnya terbaik. Allah tak mungkin buat yang tak baik. Jadi kalau kita faham, jadi bila Allah dah pilih, jangan pilih lain. Minta maaf, ini Allah pilih. Dan Allah pilih yang terbaik untuk kami. Yang ketiga, patuh maknanya apa? Cara menerima. Pertama, terima. Kedua, jangan bercakap dalam hati. Tak sedap lah. Aku rasa tak. Dalam hati. Di luar nampak angguk, dalam tak. Kau punya angguk luar, dalam geling. Yang tu jangan. Lepas tu kata di Al-Quran. Apa kata Al-Quran? Akhirnya, yusallimu taslima. Tolong terima dengan penuh kerelaan, penuh kepatuhan segala perintah Allah. Syaitan insya-Allah akan gagal untuk bersama kita. Alhamdulillah. Semoga syaitan akan menjadikan kita ini sebagai musuhnya pula. Jadi alhamdulillah kita dah penghujung, jadi saya serahkan kepada dia. Mungkin ada sesuatu yang ingin dikongsi. Ya, Ustaz, moga-mogalah kita semua di dalam studio dan juga penonton di rumah dapat memimpin diri kita untuk melontar musuh dan sekaligus mendekatkan diri kita kepada Allah, insya-Allah. Baik, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada penaja Bank Rakyat dan Rakyat Travel dengan kerjasama tabung haji, penaja perabot kita L'Oreal Home Furnishing, dan penaja pakaian saya pada malam ini di Laila Butik, begitu juga dengan tudung, dan penaja pakaian Ustaz Aish Ashraf. Baik, Ustaz, itu saja daripada saya. Kembali semulalah ke Ustaz. Silakan. Baik, terima kasih kepada dia. Jadi kita mengucapkan ribuan terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Ismail Abbas. Kongsian menarik berkenaan dengan syaitan yang perlu kita kenali. Dan juga kita berterima kasih kepada penonton di studio daripada Gombak. Semoga perjalanan pulang ini dengan selamat ni, insya-Allah. Seterusnya tak dilupakan juga terima kasih kepada penaja utama kita Bank Rakyat dan juga Rakyat Travel serta kerjasama tabung haji. Serta terima kasih kepada kru penerbitan Salam Baitullah hari ini. Pihak Salam Baitullah dengan ini mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Salam Baitullah ini dibawakan khas oleh Bank Rakyat, bank pilihan anda, dan Rakyat Travel. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik.
Saat berderai jatuh, titisan air mata Nabi Ibrahim alaihissalam melihatkan keteguhan iman anaknya, Nabi Ismail alaihissalam. Dikala itulah bermulanya sejarah agung, erti sebuah pengorbanan. Salam Aidil Adha daripada kami di RTM.